Adakah virus rasuah boleh merebak dan terjebak atas desakan hidup? Okey. Jika tiada kekukuhan iman, mohon penjelasan Ustaz. Baik Ustaz. Dalam keadaan dia ni orang yang nak meluluskan projek ataupun orang yang kerani dan sebagainya, gaji mungkin 1,000, 2,000 je Ustaz. Yang ada getah kerja ni Ustaz 5 juta. Orang tak terbeliak matanya Ustaz. Dalam desakan hidup sekarang ni, dia terpaksa Ustaz melakukan perbuatan ini. Baik. Orang yang pertama sekali rasuah merebak melalui orang yang susah lah. Ada benarnya kerana disebutkan dalam satu nas, kadal faqru ayyakuna kafiran. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa seseorang itu bawa jadi kafir. Maknanya orang yang sudah jadi fakir, dia punya kehidupan rapuh. Kalau orang boleh bayar jadi Kristian, dia jadi Kristian. Allahuakbar, na'udzubillah. Kalau orang boleh bayar jadi pelacur, dia jadi pelacur. So jadi sebab itu kita kena, Nabi kata al-mu'min al-qawi khairum minal mu'min al-dha'if. Orang mukmin yang kuat mental, kuat kerja, kuat belajar, kuat output, mereka ini adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, kerana itu kita kena berdoa agar kita keluar daripada kepompong kemiskinan yang boleh membawa kefakiran. Tapi jangan salah faham. Kerana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi pernah doa, ya Allah, yang doa ni biasanya orang kita tak baca lah. Ya. Dia baca doa nak kaya je. Ini doa Nabi, ya Allah, kau jadikanlah aku miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan juga kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan orang miskin. Takut tu Ustaz. Ini doa tu. Takut tu. Al-Qaradawi dan lain-lain ada yang cuba menakwilkan dan menjustifikasikan apa erti Nabi sebut ni. Lalu mereka memberitahu bahawa Nabi sebenarnya, kehidupan Nabi itulah yang dimaksudkan miskin yang Nabi nak. Yang kita kata Nabi satu hari bangun, pergi balik daripada luar, tanya Aisyah ada makanan tak? Aisyah kita tak ada makanan, baik aku puasa. Miskin. Miskin. Tapi miskin tu bukan kerana malas. Bukan kerana tak bekerja. Miskin itu kerana Nabi banyak sangat bersedekah. Dan Nabi bertahan dengan kesabaran nak dahulukan orang lain. Sebab itulah miskin yang dimaksudkan itu adalah miskin macam kehidupan Nabi, iaitulah ada harta tapi sedekahkan. Sedekahkan. Yang diri sendiri cukup-cukup saja. Jadi itu miskin. Bukanlah miskin pemalas, miskin duk pergi tak buat apa-apa, tunggu orang bagi derma, tunggu gereja bagi, lepas tu petikai kat zakat. Gereja bagi 1,100, kamu bagi 200. Macam mana ni? Aku masuk Kristian tak? Bagi aku. Ya, ada orang macam tu. Ada orang macam tu, dia duk ugut lembaga zakat, bagi dia lebih, kalau tidak dia pergi Kristian. Allah. Dia nak suruh orang tolong jaga dia macam budak-budak. Tapi itu mental problem. Jadi soalan tadi berkisah pasal itu kan. Jadi sikit lagi saya nak sebutkan apa soalan dia tadi. Soalan berkaitan dengan bagaimana Ustaz kita nak menjadikan benda ini desakan hidup ni Ustaz. Okey. Baik, jadi kalau tak ada kekukuhan iman tadi kan, boleh merebak. Betul. Jadi satu sebab tak ada sebab miskin lah, terdesak. Yang kedua, bukan hanya sebab terdesak, orang kaya pun terlibat rasuah ni. Orang multimilioner pun terlibat lagi sebab dia tak puas dengan dia ada 100 juta, dia nak 200 juta. Dah dapat 200, dia nak 1 bilion. Dia takkan puas. So, jadi kita nak kata orang miskin je? Tak. Orang terdesak saja? Tak. Orang tak terdesak pun nak juga. Dah seperti Nabi sebut tadi, dia tamak. Dia tak akan puas dan dia tak akan rasa cukup. Dia akan sentiasa penat mengejar dunia dia. Lalu dunia akan lari daripada dia. Sebab tu kita kena faham filosofi dekat sini adalah ekosistem itu dengan solatnya, dengan memahami ilmu agama, memahami halal haram, memahami adanya akhirat, adanya ancaman di alam barzah, mati itu benar, azab kubur itu benar, akhirat itu benar. Barulah itu akan menjadi pendinding kita daripada nak ambil benda yang sementarnya sedap, akhiratnya panjang beribu tahun. Kan? Betul. Umar Al-Khattab pernah kata, dia kata keadaan dalam alam barzah itu
seolah nanti kita akan dikembalikan panca indera dan dera rasa kita macam kita di dunia. Oh. So Sama. bayangkan kalau kita duduk dekat rumah waktu panas kita selimut bungkus. Sedap tak sedap? Ui, panas Ustaz. Itu deria masa kita hidup tau. Masa kita mati deria itu ada tak? Kata Umar Al-Khattab seolahnya akan ada. So jadi bayang kita duduk dalam alam barzah, tahan tak? Sebab tu kita nak alam barzah kita raudhatun min riyadil jannah, luas, supaya kita selesa macam dekat first class punya hotel 5 star. Tapi kalau kamu ambil rasuah, dekat dunia kamu dapat 6 star, 7 star, tapi dekat alam barzah bermulalah terhimpit, tersempit sampai beribu-ribu tahun. Allah. Macam Firaun. Dah berapa lama dia duduk dalam azab alam barzah sekarang? Dah ribu tahun. Berbaloi ke? You seronok 60-50 tahun, tapi dia azab beribu-ribu tahun. Tak berbaloi. Itu yang nak kena masukkan dalam minda masyarakat kita. Wallahualam.